أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفانا وما ابتلانا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم حتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memilih kita datang ke rumah Allah. Walaupun umur senja dah dekat untuk masuk di dalam kubur. Tunggu masa malaikat maut datang menjemput kita, tak kiralah tinggal kat mana. Tinggal kat rumah, tinggal di Mekah, tinggal di pejabat, tengah tunggu durian di dusun durian, tengah menyambut hari raya, tengah berbuka puasa pada bulan Ramadan ke bulan Rajab ke bulan Syakban ke, sampai masa masuk dalam kubur. Tak kira engkau siapa, engkau banyak duit, engkau banyak meh, engkau banyak kenderaan, engkau banyak follower dalam TikTok, sampai masa akan bertemu dengan Allah. Sebab itu ulama beritahu kita hidup 2 kali je. Keluar daripada perut mak, hidup dekat dunia sekali. Lepas tu Allah tidurkan kita. Itu pun kalau dia orang soleh. Kalau dia seperti pemuda Ashabul Kahfi, dia ditidurkan oleh Allah. Dia bangun nanti bila dunia dah selesai kiamat, dia bangun lah. Kalau dia bukan orang soleh, kalau dia perempuan hidupnya suka melawan dengan suami, tengking suami, menyusahkan suami, sakit hati suami, tunggulah kamu dalam kubur. Kalau orang lelaki pula, kalau masih hidupnya bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik, hidup tak mau semayang, hidup tak mau tolong orang, hidup suka bercakap bila, tunggulah dalam kubur kedatangan malaikat Munkar Nakir. Betul buka dalam hadis, malaikat Munkar Nakir ni dia punya bentuk huduh sangat. Sehuduh-huduh manusia, sehuduh-huduh binatang dan sehuduh-huduh jin di dalam dunia ni, maka dicantumkan, diberikan kepada malaikat Munkar dan Nakir. Macam itulah bentuk malaikat Munkar, malaikat Nakir di dalam kubur untuk menyambut kedatangan hamba-hamba Allah yang dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah. Kalau yang mati ni meninggal ni orang soleh, untung masuk dalam kubur, dia rehat tidur seperti pemuda Ashabul Kahfi, tidur sampai dunia kiamat. Malaikat datang bagi salam, Assalamualaikum wahai orang soleh. Ada hadis, tuan-tuan, ya. Assalamualaikum wahai tok guru. Assalamualaikum wahai wanita solehah. Assalamualaikum wahai imam. Tuan-tuan, ada hadis kalau orang soleh ni dia panggil orang soleh. Kalau orang ni melanggar perintah Allah, yang meninggal ni orang tua, dia panggil apa? Hoi lelaki tua. Kalau yang meninggal ni orang muda, hidup tak mau semayang, datang masjid tak mau semayang jemaah, tak mau. Tuan-tuan tengok malam ni, yang datang semayang jemaah orang tua-tua semua. Mana panggil budak muda? Takkan taman ni tak ada budak muda, takkan taman ni semua budak tua, tuan-tuan. Mana pergi budak muda? Memang kenyataan, tuan-tuan tak boleh nak marah, tuan-tuan. Ia tanda penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman ni orang sibuk dengan hiburan. Orang sibuk dengan suka-suka, orang sibuk dengan makan-makan, dia lupa dengan Allah, dia lupa dengan rumah Allah, dia lupa dengan nikmat yang Allah bagi. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Ingatlah tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah.
Kita banyak-banyak muhasabah. Negara kita ni aman, damai. Nak atas semayang, orang tak marah, orang tak maki, tak baling batu, tak baling tahi, tak baling bom, tak tembak, tak tangkap. Tuan-tuan tengok di Palestin nak semayang tak boleh, masjid dah hancur dah. Tuan-tuan, masjid dah hancur lah tuan-tuan. Tengok di Syria masjid dah jadi gereja. Padahal di Syria ni banyak tempat ulama. Ada kubur Nabi Muhammad, kubur isteri Nabi SAW, ada 2 orang dekat sana. Di Syria ni kubur Imam Nawawi, kubur Imam Ghazali Hujatul Islam ada di Syria. Tuan-tuan, kenapa masjid banyak jadi gereja? Sebab dah dikongkong, dah diterokai oleh puak-puak Syiah yang menentang puak-puak Sunni. Tuan-tuan, ini nak akhir zaman. Kita cuma tahu di Palestin je perang. Sebenarnya di tanah Arab ni banyak perang. Di Syria, di Iraq, di Iran, di Lebanon, di Yaman. Tuan-tuan, baiklah, itu baru mukadimah. Dapat tahan, tunggu lah. Aku ceramah tak lama, sampai pukul 9 je, sebab pembayaran sampai pukul 9. Ustaz minta duit ke? Tak. Tuan-tuan nak bagi, tak nak bagi sudah, elok bagi. Aku tak minta apa pembayaran, tuan-tuan, ya. Guru aku pesan dah, apabila kamu berdakwah kepada umat Islam, apabila berdakwah kepada umat Islam, menyampaikan hukum Allah, kamu jangan menetapkan pembayaran ke atas kamu walaupun kamu banyak mengeluarkan modal. Kamu mintalah dengan Tuhan kamu yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lalai. Baiklah tuan-tuan, nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Aku anak kepada almarhum Ustaz Ghazali bin Haji Hasbullah. Siapa kenal bapa aku, dulu selalu dia mengajar kawasan Shah Alam ni, ya. Tu bapa aku lah. Bapa aku memang garang, tuan-tuan. Dia garang bapa aku. Tuan-tuan belajar duduk jauh ni dia sepak lah, tuan-tuan. Ya, dia baling yang betul, tuan-tuan. Kalau bapak aku tak adalah baling. Kalau aku baling, tuan-tuan baling, aku balik, ya. Bapak aku garang, tuan-tuan. Dia memang garang, ya. Kalau dia minum kedai, orang pasang lagu, dia padam lagu, tuan-tuan. Dia garang, ya. Sebab itu di madrasah kami, sembahyang jemaah, seorang pun tak ada yang tak naik. Kalau masa dia ada, seorang pun tak boleh tak naik. Kalau tak naik, siap lah. Tuan-tuan, di pulau orang tu. Pulau tu macam mana? Dia tak mau cakap dengan orang tu. Kalau orang ni buat kenduri, dia tak datang. Tuan-tuan, memang ada dalam kitab tasawuf yang dikatakan sedekah. Kita sedekah kepada orang yang sombong. Orang ni sombong, kita sombong dengan dia balik. Sebab dia sombong dengan Allah, kita sombong dengan dia, kita dapat pahala. Ada dalam kitab tasawuf, tuan-tuan. Dia tak mau datang masjid, tak mau menuntut ilmu, sombong dengan jiran, tuan-tuan. Orang tegur tak mau sombong, orang ajak datang masjid tak mau, dia kata kubur lain-lain. Orang ni kalau kita sombong balik dengan dia, kita dapat pahala, tuan-tuan. Sebagai pengajaran kepada dia, tuan-tuan. Ada dalam kitab tasawuf. Baiklah, nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Tu dah bapak aku tu Ustaz Ghazali ya, tuan-tuan. Mak aku Asiah. Dua-dua tak ada dah, meninggal dah. Dua-dua meninggal hari Jumaat. Kubur sebelah-sebelah lah, tuan-tuan, ya. Bapak aku meninggal bulan Rejab, mak aku meninggal bulan Rejab juga. Sama bulan Rejab. Dua-dua mak dan ayah aku ni pengasas madrasah. Dia lah sama-sama teroka madrasah daripada hutan dah jadi kampung. Jadi kampung macam ni, ada masjid, ada surau, ada asrama, ada rumah anak yatim, ada rumah orang gila. Kami ada jaga orang gila. Mana tahu ni tuan-tuan gila aku jaga, tuan-tuan. Ya, ada 8 orang gila. Bukan aku bohong. Pergilah sekolah aku. Adik Sultan Selangor 2 tahun sekali dia datang. Setahun sekali dia datang, Tengku Zihan. Dia ziarah tempat kami, tuan-tuan, sebab di antara sekolah yang paling tertua di Selangor. Dia bertahun 1900, tahun 80. Sekarang dah dekat 40, dekat 50 tahun sekolah kami. Kami ada jaga orang tak siuman 8 orang. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh roja-roja dengan aku. Ada 8 orang juga, tapi umur 72 lah bro. Nak tu 27 je, semayang atas kursi, ya. Umur 72. Dan kami ada jaga mu'alaf Cina, ada 3-4 orang. Seorang mu'alaf mata buta, ya. Kami belajar 2 sesi, belajar alim dan belajar apa Quran. Belajar alim ni belajar kitab kuning. Kitab kuning, kitab Arab, kitab Jawi. Tuan-tuan, insya-Allah kalau dia pandai, kami hantarlah di Yaman, di Afrika dan di Pakistan. Untuk balik pada dia menuntut ilmu, dialah menjadi pelapis ulama dan dialah menjadi pelapis untuk tenaga pengajar di madrasah. Itulah tentang serba ringkas tentang madrasah kami. Baiklah tuan-tuan, malam ni tajuk AJK minta tajuk malam ni iaitu beruntunglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beruntung, tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan beruntung? Tuan-tuan buka dalam hadis, masa Nabi dia duduk dengan sahabat. Nabi beritahu dengan sahabat,
wahai sahabatku, ada umatku, dia tak pernah makan dengan aku, dia tak pernah tengok aku, tak pernah tengok aku makan, tak pernah duduk tepi aku, tak pernah tengok kulit aku, tak pernah tengok mata aku, dia tidak pernah sama-sama ikut dengan aku berjuang. Tu yang sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Umatku akhir zaman. Dia tak pernah jumpa aku, tetapi dia selalu menyebut aku, dia selalu memanggil aku. Menyebut tu memanggil, berselawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ikut syariat aku, dia ikut sunnah aku. Apa kata Nabi? Nabi jawab apa? Aku rindu dengan mereka. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Aku rindu dengan mereka. Itu yang sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, sahabat umat engkau di akhir zaman yang rindu, yang menyama engkau tu, umat engkau yang macam mana? Nabi jawab ni, umatku yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan buka dalam hadis, jambatan Sirat ni dia gelap. Jambatan Sirat ni ada orang tu lalu 1000 tahun. 1000 tahun baru sampai. Ada orang ni dia lalu 100 tahun. Ada orang ni lalu 50 tahun. Ada orang ni lalu 10 tahun. Ada orang ni lalu 2 tahun. Ada orang ni lalu 1 tahun. Ada orang ni lalu sekejap macam kilat menyambar. Tak buka dalam hadis, aku baca makna aje. Orang yang bertakwa, sahabat Nabi, ulama-ulama, orang soleh, dia nanti melalui jambatan Sirat, dia ikut belakang Nabi. Orang yang ni yang dekat dengan Allah, ikut perintah Nabi, ikut syariat Nabi, ikut hukum Allah, tak melanggar, tidak menentang hukum Allah, dia ikut belakang Nabi. Seperti kilat menyambar. Jambatan Sirat ni, satu pendapat mengatakan dia ada pencangkuk neraka. Ni jambatan Sirat. Ni bukan aku cerita dongeng bro. Ni bukan jambatan Sirat. Ni bukan macam jambatan Pulau Pinang bro. Ya, kereta rosak boleh telefon nanti kan. Kecemasan, lebuh raya datang. Sana tak ada kecemasan. Orang tak boleh tolong. Nafsi engkau aku. Yang boleh yang lalu jambatan Sirat ni orang mukmin, orang fasik, orang munafik. Orang kafir tak lalu. Orang kafir masuk neraka terus. Ini tentang negeri akhirat. Ini jambatan Sirat. Jambatan Sirat ni dia gelap. Dia terang dengan apa? Terang dengan cahaya iman. Macam kita datang masjid ni orang beriman dia boleh datang. Orang tidak beriman dia tak boleh datang. Orang tak beriman dia tak boleh datang sebab dia tidak beriman dengan Allah. Dia tidak percaya ke neraka, tidak beriman tentang syurga, tidak beriman tentang azab kubur. Itu dia tak boleh datang. Tuan-tuan untung umur dah senja-senja, rambut dah putih, janggut dah putih, tulang dah sakit, tu nyandung-nyandung, sakit tulang lah. Allah masih lagi jentik hati tuan-tuan suruh datang masjid, tuan-tuan. Ada setengah orang umur dah lanjut-lanjut 60, 70, 50 tak mau datang masjid, tuan-tuan. Aku pernah bertemu dengan seorang lelaki berumur 63 tahun. Orang banyak duit, rumah macam istana, kereta mewah banyak, motor besar banyak. Aku tanya dengan dia, "Bang, abang pernah pergi tanah haram?" "Apa tanah haram?" Dia boleh tanya aku balik, apa tanah haram? Nampak tuan-tuan, ya? Tapi Allah masih sayangkan dia lagi. Allah panjangkan umur lagi. Kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Allah memanjangkan umur kita ni, itu tanda Allah sayangkan kita. Allah bagi kita peluang untuk bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Tu kata umat Nabi Muhammad yang beruntung ni, umat Nabi Muhammad yang ikut syariat Nabi, yang ikut sunnah Nabi, yang ikut perjuangan Nabi. Ini nak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beruntung. Tuan-tuan buka dalam hadis. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, selama mana dia duduk, selama itu pahala. Selama mana duduk dalam majlis ilmu, selama itu malaikat mendoakan dia. Selama mana dia duduk dalam majlis ilmu, malaikat membentangkan sayap sampai habis majlis. Selama mana dia duduk dalam majlis ilmu, orang itu dalam rahmat Allah. Ini kelebihan orang menuntut ilmu, tuan-tuan. Carilah ulama, dekatlah orang soleh, menuntutlah ilmu sampai mati. Bukan dah nak mati baru menuntut ilmu, bro. Ilmu ni penting. Bila tak ada ilmu, orang ni sesat. Kau tengok baru-baru ni, ada suruh buka tempat pusat pelacuran. Ingat negara kita ni, perempuan negara kita ni apa? Hina sangat, tuan-tuan. Orang perempuan boleh saman orang ni, tuan-tuan. Menjatuhkan martabat wanita, tuan-tuan.
Dia suruh buka tempat pusat pelacuran. Hina ke negara kita ni, tuan-tuan. Ingat ni tuan-tuan, ni akhir zaman. Puncanya pun tak mau mengaji. Puncanya pun tak mau belajar. AJK dah panggil dah ustaz lah. Ngajar tauhid, ngajar sirah, ngajar fiqh, ngajar tauhid, ngajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu fardu ain. Tapi orang macam ni tak mau datang. Dia sibuk apa? Dengan duit duit. Itu tahu itu tuan-tuan. Kita tengok malam ni. Mana dia datang? Dia datang bila? Nanti tunggu bila hari raya bulan Ramadan, bila dia susah nak hal-hal kematian, baru datang cari orang masjid. Mam, orang tak rumah boleh buat tahlil arwah? Siapa meninggal? Orang rumah meninggal ni. Kau orang mana? Orang sini ya. Tak nampak pun. Sibuk lah mam, kerja cari duit. Tuan-tuan, bila kau susah baru kau cari ulama, bila kau susah baru kau cari Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan lupa masa berlaku banjir di Shah Alam, tuan-tuan lupa masa berlakunya Covid di negara kita, tuan-tuan lupa masa berlakunya tsunami di negara kita. Masa tu bila dalam kesusahan manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sibuk dekat dengan Tuhan sebab masa tu dia susah. Tuan-tuan, ingatlah kita jangan jauh dengan Allah, jangan jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Rasulullah sayangkan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan buka kisah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lahir. Bila dia lahir, terpadamlah api-api Majusi. Terpadam macam mana? Orang Majusi masa tu menyembah api. Orang Majusi masa tu api itu Tuhan dia. Nabi melarang mereka menyembah api. Nabi melarang mereka, Tuhan dia, api itu Tuhan dia. Nabi larang mereka. Tu zaman Nabi dulu. Zaman sekarang, orang sekarang isap api lebih hebat daripada orang Majusi. Isap api. Orang sini tak isap api, aku tengok isap lain, ya. Berapa ramai yang isap api, tuan-tuan? Berapa ramai yang sanggup beli rokok mahal-mahal belasan ringgit untuk diri dia. Tapi untuk menabung, untuk menginfak harta pada jalan Allah, berapa ramai yang boleh infak dengan jalan Allah dengan banyak, dengan wang ringgit dia. Kadang infak dalam tabung surau, tabung masjid, tabung madrasah, RM2, RM5, RM2, RM5. Beli rokok belasan ringgit, bro. Nak masuk syurga kena susah payah, tuan-tuan. Tuan-tuan buka sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah macam mana dia berjuang? Macam mana dia berdakwah? Dia berdakwah, orang maki dia. Rasulullah berdakwah, orang baling batu berdarah pipi ni. Buka sejarah di Taif. Rasulullah berdakwah, menyorok dalam gua, orang sekat makanan. Tuan-tuan, nak bunuh Nabi. Orang nak bunuh Nabi, tuan-tuan, nak sampaikan Islam. Inilah seorang manusia yang dekat dengan Tuhan. Malam-malam memikirkan umat. Malam-malam memikirkan umat. Itu masa Nabi nak wafat, apa kata baginda? Itu sebelum Nabi nak wafat, turun 4 malaikat daripada langit. Tapi satu malaikat tak turun. Yang turun 3 malaikat kan? Israel, Mikail, Israfil. Malaikat Jibril tak turun. Itu yang sampai daripada rumah, malaikat Nabi bagi salam kat Nabi. Assalamualaikum. Rasulullah beritahu dengan isterinya, ada orang datang tu. Isteri Rasulullah buka pintu, dia kata tak ada pun. Kata Rasulullah, ada kat tepi aku. Tuan-tuan hati-hatilah kalau ada orang bagi salam kat rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. AJK Seksen 19 Masjid Nurul Huda. Buka-buka tak ada orang. Malaikat maut lah tu, bro. Malaikat maut ni kalau rumah orang soleh dia bagi salam. Malaikat maut ni dia suka kawan dengan orang soleh. Bukan sejarah dia berkawan dengan Nabi Idris, bukan sejarah dia berkawan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat maut namanya Israel. Maut tu gelaran. Dia dapat gelaran maut, dia pengsan berapa ratus ribu tahun. Tu dekat ben-ben jenazah dah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati, setiap yang bernyawa pasti akan berhenti. Dekat ben jenazah. Nanti kita naiklah, bro. Ben jenazah tu. Tunggulah. Ikut gilirannya. Tapi selalu dekat-dekat Ramadan ni ramai orang mati. Tuan-tuan, tunggulah. Tuan-tuan lupa, mak bapak kita meninggal dah. Adik-beradik kita dah meninggal dah. Tuan-tuan, itu yang Nabi beritahu, selalulah ziarah kubur. Hadis yang berbunyi macam mana? Wazuru kubura
Wazuru kubura, ziarahlah kubur. Orang kubur tahu kita datang. Di antara pendengaran yang paling kuat ahli kubur. Kadang ada orang cakap, orang bagi tahu nanti bulan Ramadan ahli kubur balik rumah. Inilah tak mengaji. Dia nampak kita tengah buka puasa, pandainya dapat hadis mana orang ni. Kalau kita pergi ke kubur, orang kubur tahu. Kalau kita dekat rumah, orang kubur tak tahu. Kenapa pula? Bukanlah hadis daripada Abu Hurairah. Itu yang kata Rasulullah, sampai di tanah perkuburan bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Bagi salam ke ahli kubur, tuan-tuan. Tapi sekarang orang dengan kubur tak ada hormat, tak ada adab kat kubur, tuan-tuan. Tak ada adab dalam kubur. Langkah-langkah kubur si mati. Ya, curi-curi puding kubur milik si mati. Tuan-tuan. Kita kena belajar buat kubur, ya. Jangan cerita dunia di tanah perkuburan. Perempuan di dalam iddah dilarang pergi ke kubur. Pendapat yang pertama mengatakan dilarang, pendapat kedua mengatakan boleh dia pergi ke kubur bila dalam iddah ada mahramnya. Itu pun kata ulama jangan ada orang lelaki di tanah perkuburan. Ada dalam kitab Furu'il Masail daripada Syekh Ramli Syekh Ibn Hajar, tuan-tuan. Dah 25 minit, tuan-tuan jangan risau. Pukul 9 aku berhenti, ya. Memang duduk dalam majlis ilmu ni bukan semua orang boleh duduk, tuan-tuan. Ini tempat malaikat suka. Kita katakan kita tajuk malam ni umat Nabi Muhammad yang beruntung. Betul, kita nak dapat keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad yang ikut sunnah Nabi, yang ikut syariat Nabi, yang ikut apa Nabi suruh, tuan-tuan. Tu yang masa Nabi nak wafat, tu datang malaikat, Nabi tanya dengan malaikat Israel, Israfil, Mikail, mana Jibril? Kenapa dia tak turun? Kata malaikat Israel, dia tak sampai hati melihat roh keluar daripada jasadmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil dia. Naik balik ke langit. Malaikat Jibril pun turun. Itu bila Rasulullah nak wafat, Rasulullah pesan dengan sahabat, apa kata Rasulullah? Umatku di akhir zaman dan umatku nanti nak selamat, berpeganglah dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi jangan tak ikut, sunnah Nabi jangan tak beramal. Tengok tuan-tuan, pakai serban ni sunnah Nabi. Berapa ramai yang sanggup pakai serban? Nampak macam biasa tapi luar biasa. Kenapa? Serban itu mahkota malaikat. Kenapa tuan-tuan takut pakai serban? Sebab takut tolak jadi imam. Tu takut pakai serban. Kenapa dekat Mekah elok pakai serban? Elok beli serban, pergi Mekah balik tanah air, bawa balik serban banyak, bagi ke orang, sampai dia sendiri tak ada serban. Jangan tak pakai serban, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam hadis solat Jumaat. Siapa yang sembahyang Jumaat, dia memakai sunnahku, kata Nabi, salah satunya dia mengikat kepalanya dengan serban, kain serban. 1 rakaat diganda 70 Jumaat. Ada dah hadis. Tuan-tuan, ya. Tu tuan-tuan tengok orang-orang dulu ramai pakai serban. Orang sekarang malu nak pakai serban. Orang sini ramai pakai serban. Ramai aku tengok ramai pakai serban. Kena husnul huzon. Tuan-tuan kena sangka baik. Kenapa orang dah mati pakai serban? Kenapa orang dah mati pakai serban? Cuba jawab. Apa sebelum depan? Kenapa orang dah mati pakai serban? Memanglah orang pakai. Aku tanya kenapa dah mati pakai serban? Kenapa dah mati baru pakai serban? Inilah iman taklid, ikut orang. Ya, tengok jenazah kampung tu pakai serban, nanti jenazah kampung ni ya pakai serban lah. Ya. Di iman ni ada 5, iman taklid, iman ilmu, iman ainul yakin, kamalul yakin, haqqul yakin. Iman taklid ni ikut orang. Tuan-tuan, ikut orang. Orang sembahyang tarawih, dia sembahyang tarawih, tapi dia tak tahu tentang kaifiat sembahyang tarawih. Padahal sembahyang qada banyak tinggal lagi, dia tak ganti hutang dengan Tuhan, duk sembahyang tarawih. Tuan-tuan tengok nanti bulan Ramadan berapa ramai orang datang surau sembahyang sunat tarawih. Tuan-tuan, sembahyang fardu tak datang, sembahyang tarawih dia datang. Tuan-tuan, tak salah nak sembahyang tarawih, sembahyang. Tapi kena ada ilmu, tuan-tuan. Betul nak
si mati, ada setengah orang bila ada keluarga meninggal dunia, dia pakai kaos serban ikut orang. Dalam kitab tak suruh pakai serban, tuan-tuan. Dalam kitab tu apa? Suruh dikapankan. Yang pelik masih hidup tak nak pakai serban. Kalau dah mati pakai serban, dapat pahala tak bro? Dapat pahala tak? Tak dapat pahala, bukan wallahu alam, tak dapat pahala. Meninggal anak Adam, terputus segala amalan. Amalannya putus. Yang boleh tolong si mati 3 kaedah. Waladun salihun, anak yang saleh. Kedua, sadaqatun wajariyah. Ketiga, ilmun nafa' yang boleh tolong si mati. Sebab dia dah mati dah. Sebab tu bila dia ada uduk, orang perempuan yang bukan muhram kat atasnya, pegang dia, uduk dia tak batal sebab dia dah mati. Tak? Sebab tu nak kena tahu, nak beramal masa kita hidup apa juga nak sedekah masa kita hidup tuan-tuan. Ilmu nafi' ni bukan mengajar ilmu tauhid je. Ilmu nafi' ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dulu bekas pegawai bomba ke, pegawai polis ke, askar ke, tuan-tuan pernah mengajar anak buah tuan-tuan, dia beramal dengan ilmu yang tuan-tuan ajar, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tu kena faham kaedah dia, tuan-tuan. Ya, beramallah semasa kita hidup sebelum kita mati. Akhir zaman ni ramai orang mati mengejut, tuan-tuan. Bukan aku bohong, kawan aku, tuan-tuan, sama-sama mengaji. Lama aku telefon dia tak dapat, 2-3 bulan tak dapat. Aku tanya kawan selain seorang lagi, mana kau nombor kawan kita ni? Dia ni dia tukar nombor lain, nombor dia hilang. Bagi bagi aku telefon tak angkat pula. Rupa kat hospital kena stroke. Masuk hospital pagi, tengah hari meninggal. Itu salah satu dak mahir dia penyakit stroke. Ulama bagi tahu selalu tarik cuping telinga. Ini bermulanya penyakit stroke, tuan-tuan. Tarik sendiri, jangan suruh bini tarik. Bini tarik memang putus terus, faham Tarik sendiri. Faham Ini. Kat sini tuan-tuan. Tapi lepas tarik memang sakit, tuan-tuan. Memang sakit. Ya, tuan-tuan amallah, ya. Ni kita kongsi ilmu sama-sama, tuan-tuan. Sebelum kita mati. Sebab apa? Nanti bila kita mati, dalam kubur nafsi-nafsi. Cuma nanti dalam kubur dia tanya satu benda je. Kalau contoh aku meninggal, orang ni meninggal, masuk dalam kubur, alam barzah. Alam barzah ni 2 negeri, satu bernama Eliyin, satu bernama Sijin. Eliyin ni tempat yang bahagia, Sijin ni tempat yang celaka. Bila orang ni tempat yang bernama Eliyin, tempat yang bahagia, bila dia masuk di alam barzah, dia tanya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Siapa anta? Tanya. Man anta? Ana ruhun salihun. Saya roh yang soleh. Berkawan di alam barzakh, negeri yang baik. Kalau negeri yang tidak baik, negeri yang bernama Sijin, negeri yang celaka, tanya, man anta? Ana ruhun zalimun, saya roh yang zalim. Masa hidup tak mau sembahyang berjamaah, masa hidup suka maki bini, masa hidup suka maki suami, masa hidup suka maki mak, maki bapak, masa hidup suka bergaduh dengan jiran. Dia cerita tuan-tuan. Tu dia alam barzakh. Tuan-tuan, itu nak jadi orang soleh ni banyak halangan. Nak jadi orang baik ni banyak ujian. Salah satunya Allah uji dalam rumah tangga. Tuan-tuan tengok dalam rumah tangga. Kenapa kita balik bini kita suka ceramah bagi dekat kita? Tuan-tuan, tuan selalu kena marah kan? Jangan bohong Aku tengok muka mu tahu, tuan-tuan. Ya, bukan tuan-tuan je, aku bukan marah, tuan-tuan. Kenapa orang rumah ni marah kita? Bukan dia marah tu saja-saja. Tuan-tuan, inilah takdir, belajar dalam kitab tauhid tentang sifat baharu, bab uluhiyah, bab rububiyah, asma wa sifat, bab qadariyah, bab jabariyah, bab ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, bukan sesaja nak marah, belajar dalam kitab tasawuf pula. Apabila berlakunya dalam rumah tangga kamu, berlakunya salah faham di antara isteri dan suami, itu tandanya Allah nak naikkan darjat iman kamu. Tuan-tuan, kita ada bini marah, kita tak tahan dah, tuan-tuan. Suami marah bini tak tahan dah. Iman ni, orang beriman selalu diuji oleh Allah. Inilah orang beriman. Baru bini marah tak tahan dah. Tu datang masjid tu lepak luar sana, sokok lu. Kenapa bro? Tadi kena marah bini bro. Lambat balik je bro. Kalau bini marah sebab apa? Alhamdulillah. Abang, tadi mengaji ni nak lambat balik. Alhamdulillah. Ayang tanya ni kenapa nak balik? Masya Allah.
Bila sebut nama Allah dia habis model dah tuan-tuan. Sebab orang sebut nama Allah ni. Sebab itu tuan-tuan buka lagi kitab tasawuf, sesiapa yang dia mabuk cinta dengan dunia, dia sibuk sebut dunia. Bila dia mabuk cinta dengan Allah, dia selalu menyebut nama Allah. Kejap-kejap menyebut nama Allah, kejap-kejap menyebut nama Allah. Tuan-tuan tengok baru ni meninggal, bapaknya meninggal di Kelantan. Anak umur 6 tahun. Kau umur berapa tahun? 8 tahun. Kau 8 tahun, budak tu 6 tahun. Bapaknya meninggal, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umur 6 tahun. Untungnya bapak dia. Umur 6 tahun. Bapak meninggal azan. Orang sekarang kadang nak azan pun tak tahu. Kadang baca hari Jumaat, imam duduk sujud sejadah tu. Baca tu pun tak tahu. Tuan-tuan, aku kalau mengajar tuan-tuan, kalau panggil anak murid mengajar depan aku ada buka kelas di madrasah. Madrasah tu di Darul Atiq lah, di Kuala Kubu Baru. Setiap Selasa minggu kedua, Selasa minggu ketiga, aku buka 4 kitab setiap malam. Tuan-tuan, ini anak murid macam ni lah, anak murid tua-tua macam ni lah. Ya, mengajar, belajar depan aku. Aku baca. Lepas sujud sejadah, masa nak sujud sejadah, baca apa? Aku baca. Tak tahulah ustaz. Selama ni kau baca apa? Nampak tuan-tuan. Itu kat sana. Yang sini boleh aku tanya seorang. Tuan-tuan. Itu pentingnya ilmu. Ilmu ni penting tuan-tuan. Nanti mak meninggal, bapak meninggal, keluarga meninggal, dia punya tubuh kekal. Macam mana nak buat? Ada jenazah keras tuan-tuan. Bila orang meninggal ni, dia meninggal tengah tidur, dia punya badan keras. Kalau dia meninggal, lambat ke bumi, tubuh dia keras. Dia nak qiyam tak boleh. Nak qiyam tak boleh. Ada ayat dalam kitab bab jenazah. Ada selawat dia, tuan-tuan. Itu yang berlaku satu tempat, mak orang ni meninggal. Mak orang ni meninggal, anak tak tahu nak buat apa. Macam mana ni? Tangan mak macam ni je. Panggillah tukang mandi jenazah. Yang meninggal ni orang perempuan, panggil tukang mandi jenazah perempuan. Cik, macam mana ni? Tangan mak tak boleh nak qiyam. Senang je. Kau panggil lah mak kau. Mak, lembut kalau tangan mak. Budak ni pun buat. Mak, lembutlah tangan mak. Bodoh tu ya. Takkan lembutnya. Baca selawat azamiyah. Penghulu segala selawat. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله الذي بقدر عظامة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك وجمع بيني وبين كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع نجوم في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Sebelah kali kita ulama sapu tangan mak, lembut tangan mak. Itu pentingnya ilmu, tuan-tuan ya. Ilmu ni penting ya, tuan-tuan. Dah setengah jam, tuan-tuan. Tuan-tuan rumah dekat, rumah aku jauh, tuan-tuan. Aku jarang ada rumah. Walaupun bini aku ramai, ni aku ramai je, bukan seorang. Haji bini berapa? 1 je. Nanti aku doa akan tambah bini lagi ya. Orang lelaki suka bini banyak. Ni suka bini banyak Yang bohong Betul dalam syurga Allah bagi kita bidadari. Tuan-tuan, jangan risau. Siapa tak dekat dunia tak bernikah, orang perempuan tak bernikah, tak ada suami kat dunia, nanti Allah bagi suami dekat negeri akhirat dalam syurga. Tapi kalau orang tak bernikah ni, dia rugi. Tuan-tuan, rugi. Dia tak bernikah, dia rugi, pahalanya kurang. Tuan-tuan, itu yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia beruntung ikut sunnah Nabi ya. Ikut perjuangan Nabi. Sembahyang jemaah ni sunnah Nabi. Jangan kata sembahyang jemaah ni bukan sunnah Nabi. Bukanlah hadis yang bermaksud apa kata baginda.
Sesiapa yang sembahyang berjamaah, imamnya tak khusyuk, makmumnya khusyuk, Allah terima sembahyang dia. Sesiapa sembahyang berjamaah, imam khusyuk, makmum tak khusyuk, Allah terima sembahyang dia. Siapa sembahyang berjamaah, imam tak khusyuk, makmum satu masjid tak khusyuk, Allah tetap terima sembahyang mereka. Ini kelebihan orang sembahyang berjamaah. Tuan-tuan. Sembahyang seorang-seorang tak tentu Allah terima lagi. Tuan-tuan. Rebut-rebutlah sembahyang berjamaah. Sekarang ni masjid Baira di Temeloh. Sembahyang subuh macam hari Jumaat. Tuan-tuan. Kita sembahyang maghrib 4 saf ya. Tuan-tuan. Itu pun tak larat. Datang lambat. Siapa datang lambat masjid, itu bukan umat Nabi Muhammad yang beruntung, bro. Umat Nabi Muhammad yang beruntung datang masjid awal, nanti bangun daripada kubur, dia punya muka, wajah seperti bulan purnama. Itu penduduk padang mahsyar, dia terpengah-pengah. Siapa ni? Cantiknya muka dia seperti bulan purnama. Itu yang malaikat bagi tahu, itulah umat Nabi Muhammad. Semasa hidup dekat dunia, dia rajin sembahyang berjamaah. Dia suka datang awal sembahyang berjamaah. Masa hidup ni lah nak rebut, tuan-tuan. Nanti dah mati tak boleh buat apa dah. Kalau ada anak yang soleh, untung lah, tuan-tuan. Waladun solehun, anak yang soleh. Ya, kalau ada anak mak saleh, jahanam lah, tuan-tuan. Anak soleh ni malam-malam baca Quran kat rumah, tuan. Mak ayah duduk bawah tengah minum kopi, dengar nak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Mak ayah dengar seronok baca Quran anak kita ya bang. Budak sekarang telefonnya. Mak naik dekat bilik, anak tengah buat live TikTok. Sekarang, zaman sekarang memang ni tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tak boleh buat apa lah. Ni zaman internet. Ya. Tapi tu sekarang kita tengok. Sekarang budak-budak belajar, dia tak macam budak-budak dulu. Sebab budak-budak sekarang belajar, dia senang. Budak-budak dulu belajar susah. Susah. Kami dulu mengaji, tuan-tuan. Mengaji, masak pakai dapur kayu. Tuan-tuan. Mengaji tu nak beli kitab sampai tak ada duit, kami nori getah, kami pokok padi sebab mak bapak susah. Itu ulama beritahu, bila kita susah dengan dunia untuk mencari ilmu, maka ilmu terlekat dalam dada. Tuan-tuan tengok sendiri, kenapa tuan-tuan ilmu tak boleh lekat dalam dada tuan-tuan? Sebab tuan-tuan belajar senang. Telefon je tok guru. Ustaz, boleh main? Boleh. Jangan lupa datang tempat anda mengajar malam ni. Malam ni kebetulan kosong. Ustaz, ni penceramah simpanan tau. Dia siap cakap ni, penceramah simpanan. Orang dulu dia belajar cari guru. Tuan buka, berlaku benda ni 1000 tahun yang lalu. Anak murid ni dia nak belajar Quran. Dia nak mendalami Quran. Nak faham Quran. Dia menuntut ilmu dengan guru. Guru mengajar pukul 7 pagi. Dia datang tempat mengaji ni pukul 3 pagi baru datang. Itu pun dapat nombor 8. Orang dulu. Baru 35 minit. Jangan risau. Kita duduk ni dapat pahala. Kita nak cerita umat Nabi Muhammad yang beruntung. Ya, siapa suruh bagi tajuk tu? Betul? Aku jarang ada rumah, tuan. Esok aku datang sini balik. Aku datang seksi 23. Tu ada urusan, tak payah tanyalah urusan apa. Balik rumah kejap, tengok bini kejap, tengok anak kejap, cabut pergi Greek, kuliah subuh kat Greek. Tuan-tuan, kuliah subuh di Felda Bersiar, lepas tu ada kuliah duha tempat lain, lepas tu ada kuliah maghrib lagi. Tuan-tuan, ya. Azan. Pergilah lawan azan. Saya telefon. Tu perakam. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar. Anak dia. Acap dia. Acap dia. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha لا حول لا حول لا حول ولا لا حول لا حول الله اللهم إنه لرسولك وأسوات دعائك وإقبالك وإلينا الشرافة والدرجة تعالى ترفع وأبعث وطاق المحمود إنك لا بسم الله. Alhamdulillah, kita dapat mendengar muazzin melaungkan azan. Tuan-tuan buka kisah sejarah sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tukar azan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku pada tahun hijrah. Sahabat-sahabat mereka berkumpul. Mereka berkumpul, ada seorang sahabat membunyikan loceng. Ada seorang sahabat membunyikan seruling. Ada seorang sahabat membunyikan gendang untuk memanggil orang sembahyang berjamaah. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, wahai Bilal, laungkanlah azan. Ni berlaku kisahnya azan. Tuan-tuan buka pula kisah semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dah wafat. Bila Nabi Muhammad dah wafat, dah meninggal dunia, ya. Wafat cakap Arab. Cakap Melayunya mati. Ya, kena tahu bahasa Arab, kalau tak tahu bahasa Arab macam-macam mana kita sembahyang. Sembahyang bahasa Arab. Ni tak ada bahasa Arab tahu ente, unte, kude, kurme. Itu dia tahu tuan-tuan. Tuan tahu cakap Arab, sebab bahasa Arab ni bahasa syurga. Dalam kubur cakap Arab bro. Malaikat tanya cakap Arab. Man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man kitabuka, ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan kau sembah? Malaikat tak cakap orang putih. How are you brothers? Tak cakap orang putih bro. Tapi dalam satu pendapat mengatakan, malaikat Munkar Nakir ni dia cakap dalam kubur, dia tanya kita bahasa apa yang kita guna semasa kita hidup. Tapi pendapat ni lemah tuan-tuan. Pendapat yang kuat cakap Arab. Tapi jangan risau, walaupun tak pandai cakap Arab, dalam kubur boleh cakap Arab tuan-tuan. Ya, ini kelebihan lah, dikatakan hebatnya kuasa Allah Ta'ala tuan-tuan. Bila Rasulullah dah wafat, sahabat semua sedih. Maka Bilal bin Rabah ni balik kampung. Sebab Bilal bin Rabah ni dah rapat dengan Nabi. Kita rapat sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rapat sangat dengan Nabi. Ya, tapi akhir zaman hati-hati. Padahal hadis sebut la nabiyal ma'da. La tu tak ada lah. Nanti aku dah, maksudnya bila aku dah, maksudnya aku dah tak ada, Nabi dah meninggal dunia, Nabi dah wafat. Akhir zaman orang akan mengaku jadi Nabi. Tu jadi Rasul Melayu, ya. Tuan-tuan, akhir zaman hati-hati ya. Itu yang dia punya guru beritahu, semayang tak payah datang semayang jemaah, semayang kat rumah je lebih afdal. Semayang Jumaat pun tak payah datang masjid, semayang kat rumah je. Semayang pun semayang niat aja, ya. Kalau nak naik ke langit, nak jumpa para malaikat, boleh bantai ganja tu 3 dapur.
Ini akhir zaman tuan-tuan. Yang pelik ni orang macam ni boleh percaya. Pelik betul ya tuan. Bukan bantai ganja ni bukan boleh naik ke langit tuan-tuan. Bukan ke langit je. Tempat lain pun boleh pergi sebab dia dah biol tuan-tuan. Itu ni madrasah kami. Budak-budak dulu kami tak ada detail sangat. Sekarang ni bila dah berlaku benda macam tu, kami akan tanya dengan detail. Tanya budak ni, tanya bapak ni. Anak pakcik ni ada masalah apa? Ada terbabit dengan gam, terbabit dengan ganja. Dekat rumah macam mana? Ada curi sependa orang tak? Tuan-tuan, baru ni sekolah kami budak curi sependa orang perempuan. Satu kampung sependa orang perempuan hilang. Fikir lah. Ustaz duk bergaduh dengan ustazah. Bini duk marah suami. Bang, buka kain. Ingat suami pakai spender bini. Tak ada pun. Suami tak pakai spender pun tuan. Orang lelaki memang tak pakai spender ni. Sebab tak pakai spender ni. Cek. Tak jumpa. Cek satu asrama. Cek dalam almari penuh spender perempuan tergantung. Aduh. Siap susung baik. Bukan budak tua juga, budak umur 13 tahun bro. Tanya, kenapa kau buat macam ni? Sada seronok. Ya. Saya suka tengok spender perempuan macam dia bentuk love sikit, itu dia. Kau dapat mana ni? Dekat rumah abang duk tengok YouTube. Saya intai tengok abang. Tu puncanya bahayanya telefon, tuan-tuan. Itu kisah budak curi spender. Kisah yang budak yang minum ketum, isap ganja. Hantar di madrasah. Budak dia isap ketum, dia isap ganja, hantar apa Quran. Tak boleh masuk bro. Datang. Ustaz ni main sebul, main asal tak? Otak ada biul, dia hantar sekolah kami. Padahal sembahyang subuh, dia kata sembahyang zuhur. Oh, sembahyang zuhur Ustaz. Tapi kenapa 2 rakaat Ustaz? Nampak tuan-tuan, ini kadang jadi masalah. Ya, ni akhir zaman tuan-tuan. Kalau setengah orang macam ni ya. Hantar anak dah sekolah biasa tak boleh terima, sekolah kebangsaan asrama tak boleh terima, dia hantar sekolah pondok. Dia ingat ustaz-ustaz madrasah ni apa kerja ni tu ya tuan-tuan. Ya. Aku tak cerita tuan-tuan. Aku nak cerita tentang Bilal bin Rabah ni. Satu hari, satu pendapat mengatakan Bilal bin Rabah ni dia balik ke Afrika. Satu pendapat mengatakan Bilal bin Rabah ni balik ke Syria. Bilal bin Rabah mimpi Nabi. Mimpi. Hati-hati bab mimpi Nabi pula. Akhir zaman ni banyak orang mengaku dia boleh mimpi Nabi. Ulama bagi tahu siapa mimpi Nabi, ya, kalau contohlah aku mimpi Nabi, aku cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan tak wajib percaya. Kalau aku mimpi Nabi dan aku pun tak boleh cerita ke orang, akan menimbul fitnah. Yang boleh kita cerita dengan siapa? Dengan ulama, dengan mufti boleh. Untuk bahan rujukan. Betulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mimpi? Tuan-tuan. Dia tak ada. Mimpi-mimpi Nabi cerita kat bini. Bini pun takkan percaya punya, tuan-tuan. Kalau tak percaya malam ni tuan-tuan mimpi Nabi, besok pagi sarapan cerita dengan bini. Bini cakap apa? Yang tadi abang mimpi Nabi. Apa? Nabi? Iya, mimpi Nabi ya, dekat Masjid Al-Huda. Dekat depan ni ha. Sekali lagi bang, ayah silap dengar ke apa ni? Iya. Jangan bohong lah bang, abang tidur pun telanjang. Ini fitnah. Tuan-tuan, ini fitnah. Tak ada cerita dengan orang sebarangan, nak cerita dengan ulama, dengan mufti. Tapi siapa mimpi Nabi, orang ni wajib syafaat. Apa mimpi Nabi, tempat tidur dia wangi. Nak mimpi Nabi, perbanyak selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Banyak selawat. Jadi petang Jumaat ada selawat khusus. Siapa selawat baca sekali, Allah ampun dosanya 1 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa baca sekali, Allah ampun dosanya 1 tahun. Siapa baca 80 kali, Allah ampun dosanya 80 tahun. Tuan-tuan, ya. Bilal bin Rabah dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, kau tak rindu kat aku ke? Nampak tuan-tuan. Bila bangun pada tidur, dia terus pergi ke Madinah. Sampai bumi Madinah, Bilal bin Rabah, sahabat kata, wahai Bilal, azanlah. Kata Bilal, aku tak mahu. Sebab dia tak boleh. Bila dia azan, dia ingat Nabi. Dia azan ingat Nabi. Tuan-tuan. Sahabat
Suruh dia tak mahu. Datang cucu Nabi Hasan dan Husin. Wahai Pakcik Bilal, tolonglah azan. Kami ni kan cucu Rasulullah. Ya, dia azan. Bila dia azan, penduduk Madinah jadi kecoh. Kenapa kecoh? Kenapa penduduk Madinah jadi kecoh? Rasulullah masih hidup lagi ke? Nampak tuan-tuan? Ini tukang azan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila Rabah sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis bila Rabah. Habis azan, sahabat tanya, wahai Bilal, kenapa kau nangis tak esak-esak masa sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku ternampak Nabi ada sebelah aku. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan nak mimpi Nabi banyak selawat. Tuan-tuan, ya. Banyak selawat. Kalau sayang Nabi, ikut sunnah Nabi. Tapi ingat, bila ikut sunnah Nabi ni perjuangan cukup hebat. Tuan-tuan, ada hadis sahih, sesiapa ikut sunnahku, ikut perjuanganku, ikut Islam dengan sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya dengan Islam, ahli keluarga terdekat akan membenci kamu. Apa dalil? Ustaz ada dalil tak? Ada? Tengok Rasulullah, siapa benci dia? Pakcik dia. Tengok Nabi Nuh AS, siapa benci dia? Anak bini dia. Tuan-tuan, itulah dalil dia. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat bahawa kerja Nabi ni semua orang suka? Tuan-tuan, musuh banyak. Tuan-tuan, mana kekasih Allah? Allah kasihkan dia. Tuan-tuan, kalau nak jumpa Nabi dan nak jadi umat Nabi Muhammad yang beruntung, ikutlah sunnah Nabi, ikut syariat Nabi. Sunnah Nabi ni banyak. Jumpa orang bagi salam. Macam jemaah sini bagus, lepas sembahyang salam ke orang. Dia tak macam ni. Ini mazhab WHO. Salam ni sunnah Nabi, ada dalam kitab Al-Azkar. Bukan aku bohong, daripada Imam Nawawi. Siapa yang bersalam, berjabat tangan, dalam kitab tu menyebut selama mana dia pegang, selama itu dia diampun dosa. Bila dia lepas, dia dalam rahmat Allah. Ini di antara lelaki dan lelaki, sahabat dan sahabat, perempuan dan perempuan. Kalau suami isteri pula bersalam, apa hukum dia? Suami isteri ni bukan salam, bukan pegang, tengok pahala lah. Tengok ni maklum. Tengok suami itu pahala. Tolong suami, taat suami, syurga tempat maklum. Tapi berapa ramai perempuan yang dia tak mau khidmat dengan suami. Ada suami panggil, marah. Suami suruh buat air kopi, marah. Minta air kopi jantan je, tambah malam Jumaat. Yang kopi jantan yang buat sendiri. Tu ada air kowe tu bancuh sendiri. Dan ngada orang tengah tengok grup kutu siapa tak bayar lagi ni. Dah lari dah ni, ke mana pergi dah. Ya? Jangan orang perempuan ni senang masuk syurga. Tak payah nak sibuk perbanyak puasa sunat Rajab. Tak payah perbanyak puasa sunat Syaban. Tak payah banyak semayang malam. Kalau dia taatkan suami, bukan aku melarang dia semayang sunat, puasa sunat. Kalau dia taatkan suami, syurga tempat dia. Sebab apa suami buat, dia dapat pahala. Ni kelebihan perempuan yang sudah bernikah. Mar'atu salihah, wanita yang salihah. Betul, dalam neraka ramai perempuan. Kenapa dalam neraka ramai perempuan? Buka dalam kitab Muhimmah. Sebab perempuan itu dia suka sakitkan suami dia. Tuan-tuan tengok sakit jantung, orang lelaki ke orang perempuan? Semua orang lelaki sakit jantung. Mana ada orang perempuan sakit jantung? Tuan-tuan, tengok dalam drama pun, yang sakit jantung semua orang lelaki. Mana ada orang perempuan? Sebab orang lelaki selalu kena marah. Tuan-tuan, tapi kena marah tu nikmat. Tuan-tuan, nikmat kena marah. Tuan-tuan, kalau siapa dia memang dia berpegang, dia bertauhidkan, dia ma'rifatullah, Tuhan dia Allah, bila dia kena marah, dia ingat balik kepada Allah. Ya Allah, terima kasih kalau bini aku tak marah ni, aku makin jauh dengan kau. Ni orang dekat dengan Allah, tuan-tuan. Ya. Baiklah, lagi 7 minit aku nak berhenti dah. Ngajar sini seronok, makin lama makin ramai. Ya. Boleh berhenti pukul 12? Boleh? Haji siap geling ni. Boleh. Dia kuliah di luar ni tak boleh lama. Paling lama sejam. Lebih sejam tinggal aku seorang lah.
Kalau di madrasah lain, madrasah 4 jam, 5 jam sedih je. Sebab di madrasah ni memang dia punya pusat untuk ilmu. Kalau dekat luar ni ramai orang banyak penyakit. Kecil manis, sakit jantung, sakit gout, macam-macam penyakit. Parkinson, lambat makan tak boleh. Tuan-tuan. Sebab apa? Puncanya segi makanan. Tuan-tuan, tuan-tuan nak jadi umat Nabi Muhammad yang beruntung, nak badan sihat, ni habatus sauda jangan tak makan. Nabi cakap dah tuan-tuan, bukan aku bohong. Firaun, tuan-tuan kenal Firaun? Firaun duk mana bang? Firaun. Duk Shah Alam ke mana Firaun? Firaun duk Mesir. Firaun ni bini dia wanita syurga. Firaun ni bini dia wanita syurga. Itu yang seorang hamba Allah dia tanya dengan ulama, wahai ulama, suami aku ni tak semayang, suami aku ni kaki judi, suami aku ni selalu balik lambat. Ulama tanya, nafkah macam mana? Nafkah selesai, tapi hubungan dengan Tuhan dia ni jahat. Ulama cakap apa? Kau kenal tak Firaun? Kenal? Firaun ni lebih jahat pada suami kau. Firaun ni bunuh orang. Laki kau tak bunuh orang pun. Dia tak semayang, dia main judi, dia buka aurat suami kau, itu antara dia dengan Tuhan. Tapi kalau kau taat dengan suami kau masuk syurga dengan isteri Firaun, Asyah. Tuan-tuan. Firaun tuan-tuan, dia mengaku dia Tuhan. Dia sorok habatus sauda, dia tak bagi rakyat dia makan. Nabi cakap dah, habatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Kalau tuan-tuan nak diangkat penyakit, gout, kecil manis, darah tinggi, jantung, makan habatus sauda. Sama juga orang duk semayang atas kursi tu, lutut nak baik, makan habatus sauda. Tuan-tuan, kita usaha ikhtiar. Kata mengaku ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah ke syiah? Kalau ahli sunnah wal jamaah kena usaha ikhtiar. Kena makan ubat yang Nabi suruh. Sebab habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Nabi beritahu, kecuali asam. Asam tu mati, tuan-tuan. Makan, tuan-tuan. Aku dah bawa kat luar tu. Boleh ambil sama satu. Ambil. Aku tahu tuan-tuan tak buat duit. Ambil. Tapi dah ambil, bayar. Ambil pula aku kerja. Faham? Tuan-tuan. Ni yang kami buat sendiri. Kami acu sendiri. Kami masuk ayat Quran dalam ni. Tuan-tuan. Ni bukan tiruan-tiruannya. Memang pati kau punya. Tuan-tuan. Tuan-tuan makan. Tengok pagi besok berak. Dia buang kotoran. Tuan-tuan. Lagi 5 minit. Aku nak berhenti dah. Jangan risau. Sebab aku ikut pada pembayaran. Tuan-tuan. Sedia bagi berapa? Biasa 300 lah tuan-tuan. Dia berbeza Melaka lain. Orang Melaka ni memang terbaik. Aku pergi orang Melaka tuan-tuan. Melaka ni kita tak payah tetap pembayaran tuan-tuan. Dia tahu bila jauh je, dia tahu ustaz ni jauh. Dia nak hotel, bayar hotel dia, nak tol dia, minyak dia. Tuan-tuan. Melaka ni sekali panggil penceramah 2,000 tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat aku ni malaikat ke? Aku nak minum teh tarik. Aku nak makan sup kambing belakang ni lepas ni. Tak ingat sup kambing free ke? Tu ada kedai tu. Kedai aku panggil kedai abang bising tu. Dia suara dia bising. Tuan, dia suka bergaduh dengan dia tukang masak. Tukang bergaduh memang suara dia bising. Tuan, tapi aku suka minum kedai tu. Tuan. Aku betul aku kena bayar. Minyak aku minyak petrol, bukan pakai air. Tuan. Tapi aku tak minta duit. Tuan bagi aku ambil. Tuan tak bagi aku diam-diam. Tapi kalau tuan tak bagi, orang tanya aku cakap. Faham? Baiklah tuan-tuan, bab tentang orang yang beruntung. Tuan-tuan nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beruntung, perbanyak sedekah. Rajin sedekah. Rajin tolong orang. Aula sedekah ni pada anak isteri. Betul, dengan isteri jangan kedekut. Dengar ni Pak Long, dengan bini jangan kedekut. Tu Mak Long dah pakai cincin, dah pakai barang kemas, duit dia tu bro. Belikan bini barang kemas, belikan bini gelang. Bila dia seronok, rumah tangga jadi bertambah kasih sayang. Ni tak ada Aeroh Motors pakai Arazak, Aeroh Motors pakai Arazak. Itu dia beli tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, isteri tuan-tuan ni wanita yang tidur dengan kita berpuluh-puluh tahun. Kita sakit, dia jaga kita. Kita nak kencing, kita sakit, dia tolong jiruskan kemaluan kita. Sebab itu tuan-tuan buka dalam hukum fiqh, bila bapa ni kematian isterinya, cerai mati atau cerai hidup, bapaknya lama membujang. Bila bapa nak kahwin, bapa cakap dengan anak, nak ayah nak kahwin, anak melarang, hukumnya haram, berdosa.
Dengar ni tuan-tuan, kenapa berdosa? Sebab yang boleh jaga bapak ni, yang boleh tengok aurat bapak ni bukan anak, bini dia. Tuan-tuan, kalau bapak tak cukup duit, anak kena cari duit untuk cukupkan bapak tu nikah. Tuan-tuan, ni buat tanggungjawab anak ni, tuan-tuan jangan main. Bini boleh tengok kemaluan kita, boleh. Anak tak boleh bro, tak boleh. Bini boleh pegang kemaluan kita, kita boleh pegang kemaluan bini. Anak tak boleh pegang kemaluan kita. AJK pun tak boleh pegang kita punya. Ni tak ada sama-sama AJK pegang. Kawan baru turun motor, kena pegang dah. Ni kan jadi masalah, tuan-tuan. Tak boleh. Walaupun sama-sama AJK tak boleh pegang, haram, tuan-tuan. Ni bukan lucuh, ini benda ni kadang orang terlepas pandang benda ni, faham? Tak boleh pegang. Sebab itu yang boleh tengok kemaluan kita Tok Mudim. Yang boleh tengok kemaluan kita perempuan nak beranak, doktor. Itu pun asalnya tak boleh. Bila darurah baru dibenar hukum syarak, tuan-tuan. Ni hukum, terutama bukan hukum fikih bab tentang kemaluan. Kalau orang ni aksiden pula, kemaluan terputus. Bila berbentuk kemaluan, kita ada wuduk, pegang batal wuduk. Bila kemaluan tu dah hancur, tidak berbentuk kemaluan, kita ada wuduk, pegang, tak batal wuduk. Sebab dah hancur, tidak berbentuk kemaluan. Melihat kemaluan sendiri, makruh. Melihat kemaluan suami, isteri tengok, makruh. Suami tengok dia punya suami, harus. Tengok kemaluan kucing 24 jam, tak berdosa pun. Tengok lah. Ini hukum melihat kemaluan. Tapi siapa suka tengok melihat kemaluan, mewarisi penyakit mata, penyakit ain. Itu mengaji tidur. Sebab tadi maghrib sebelum kencing tengok kemaluan. Tuan-tuan, tak haram pun sendiri punya kemaluan. Harus ya, tuan-tuan. Nak berhenti dah, lagi 2 minit nak berhenti dah, tuan-tuan. Aku nak balik, ya. Tuan-tuan ingat aku tak nak balik, aku nak balik, ya. Bini aku dah WhatsApp ni, bang balik, ya. Bini aku bukan seorang, 3. Siapa nak ayat bini lebih, jumpa aku kat luar, satu ayat 200. Ada ayat dia. Nak bini banyak, ada ayat dia. Nak ayat tahan lama, ada ayat. Semua ada dalam Al-Quran, tuan-tuan. Tak payah makan ubat kuat tu, tuan-tuan. Order order online, otak jadi biol, tuan-tuan. Kadang AJK jual ubat kuat, AJK, tuan-tuan. Mana ustaz tahu? Aku ada ceramah 2-3 tempat, AJK jual ubat kat aku. Ustaz, saya tak jual kat ustaz, saya bagi free. Aku makan sampai rumah gelong. Bahaya yang kau buat kuat ni, tuan-tuan. Ya? Dia boleh tangkap kita punya jantung, tuan-tuan. Jangan makan ubat kuat ni, ya. Makan madu lebah lah. Makan madu lebah dengan bawang putih je. Tuan-tuan tengok Power Rangers dia macam mana, ya? Baik, sekali lagi tuan-tuan, sebelum aku nak tutup. Nah, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin sedekah, rajin sembahyang berjamaah, jadi hamba Allah yang sabar, ya. Rajin bangun malam. Malam kena rajin bangun sembahyang. Tuan-tuan jumpa orang bagi salam, tuan-tuan bagi salam, Assalamualaikum. Pahalanya seperti tuan-tuan pergi perang di Palestin tu, dapat pahala 100 orang mati syahid. Bagi salam. Tuan-tuan, ini nampak kelebihan siapa ikut sunnah Nabi, umat Nabi Muhammad, dia beruntung pada akhir zaman. Tuan-tuan, macam sembahyang jemaah ni, orang perempuan tak disuruh. Yang disuruh sembahyang jemaah ni siapa? Orang lelaki. Orang perempuan tak disuruh, dia datang makruh. Makruh dia datang. Tuan. Makruh ni kalau ditinggal dapat pahala. Nabi suruh sembahyang di rumah. Nabi kata sembahyang berjemaah orang lelaki, isteri, perempuan yang sudah menikah, belum menikah, sembahyang di rumah, sembahyang dalam bilik. Macam tu sekali kata Nabi. Sebab apa? Bila suaminya sembahyang, isteri dapat pahala. Tuan-tuan. Ini kelebihan dan tanggungjawab orang lelaki dengan orang perempuan. Bukanlah Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nah, selamat daripada neraka. Jadilah umat Nabi Muhammad yang beruntung, jadi orang baik, ya. Jadi orang baik, dengan bini jangan kasar-kasar, dengan suami jangan kasar-kasar, sama-sama jiran jangan kasar-kasar, sama-sama kawan jangan suka mengata, sama juga ustaz pun jangan suka mengata orang. Tuan-tuan tengok ustaz, kenapa orang cium tangan dia? Tengok ulama, kenapa orang cium tangan ulama? Kenapa Habib, orang cium tangan Habib? Kenapa Habib datang sini, orang escort dia? Kenapa?
Sebab dia bawa sunnah Nabi, dia bawa ajaran Nabi. Siapa ikut Nabi, dia mulia di sisi Allah. Allah jaga dia, tuan-tuan. Padahal dia manusia biasa je, tapi sebab dia ikut syariat Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut perjuangan Nabi, Allah muliakan dia, tuan-tuan. Ini kelebihan siapa ikut sunnah Nabi, beruntung dia, tuan-tuan. Baiklah, aku nak berhenti dah, ya. Dah sejam, aku tak bohong, tuan-tuan. Daripada aku tinggal aku seorang, dia aku berhenti sekarang. Ini sebelum aku berhenti, tuan-tuan. Tuan-tuan nak minyak sodak tak banyak dah. Tadi aku dalam 20 botol ke, tuan-tuan, ya, ada kat luar. Lagi satu kasuri kijang. Kalau tuan-tuan nak jadi umat Nabi Muhammad yang beruntung, selalu menghidu kasuri kijang. Sebab kasuri kijang ni dia antara minyak yang jin tak suka. Bukan aku bohong, tuan-tuan. Bila di meja tu ada lalat, tuan-tuan ambil kasuri kijang, tuan-tuan sapu kat meja tu. Meja ni, dia lalat takkan hinggap. Dia akan hinggap meja yang tidak ada kasuri kijang. Sebab lalat ni salah satu tunggangan jin. Lagi satu, ulama' beritahu kalau dalam rumah kita tiba-tiba elok bersih, tiba-tiba ada lalat seekor terbang. Ulama' kata itu tanda-tanda sihir nak datang. Tuan-tuan, ya, sebab sihir ni melalui lalat, ya, dan di antara tunggangan jin lalat, tikus, tuan-tuan, ya. Taruh dalam air boleh spray dalam rumah. Dan kalau siapa pegang dia tak suka, busuk, dia kata busuk padahal wangi, ada something dalam badan, kena jumpa ustaz buat pengobatan ruqyah, tuan-tuan, ya. Kalau marah-marah spray, kalau bini marah tuan-tuan spray muka dia. Nak petah bercakap, culik dah. Tuan-tuan tengok aku cakap laju, pop 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 pop, keculik kat lidah, ya. Sebab tu kami di madrasah, anak-anak madrasah kalau nak hafal Quran kadang-kadang dia hilang, dia tak ingat, dia lupa, habis suruh dia hidu, suruh culik dekat lidah. Sebab kalau dia kejar ni dia macam pendidikan akal. Betul. Di taping ada seorang akak umur 56 tahun tak silap. Dia lama, tak silap aku dalam setahun dia tak boleh tidur. Dia berpandukan ubat tidur, dapat ubat tidur baru boleh tidur, tuan-tuan. Kalau aku bohong tu ambil nama tipu anak dia. Anak kebetulan aku ceramah, anak dia datang. Dia duduk, dia dengar. Dia beli 2 botol bagi mak dia. Kadang mak dia tak pakai pet tidur. Dia berpandukan kasuri kijang. Sapu sini, sebab sini tempat bertengik jin. Sapu belakang ni, tempat bertengik jin. Sapu sini, baca selawat, sapu muka. Alhamdulillah, mak dia senang tidur. Kalau macam tuan-tuan tak payah, sebab dalam kuliah pun dah tidur, ya, tak payah, tuan-tuan tak payah, ya. Ada kat luar boleh ambil, tuan-tuan boleh ambil. Dia tu buat mata ruqyah air Zam-Zam. Ini bukan air koweh, bukan air pipe. Air Zam-Zam memang susah dapat, tuan-tuan. Baru ni aku balik Pulau Pinang. Aku setiap bulan memang naik pergi Pulau Pinang. Dia kuliah bulanan mengajar kitab Pak Semayang. Akak tu umur 60 lebih. Dia ada kecil manis. Orang kecil manis ni mata boleh buta, tuan-tuan. Mata boleh buta, bukan aku bohong. Mata boleh buta. Dia, doktor jumpa dia tanya, "Kak, akak punya mata ni kenapa elok, tak ada macam orang kecil manis? Urat mata akak kenapa tak pecah-pecah? Orang kecil manis, dia punya mata akan, dia punya urat mata akan pecah." Akak tu bagi tahu apa? Saya setiap bulan memang 2 botol saya memang amalan titik kat mata. Ubat mata ruqyah air Zam-Zam saya ambil daripada Ustaz Nahar. Sebab kami ni air Zam-Zam, kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Tapi bila tuan-tuan titik dia pedih. Pedih, kenapa pedih? Dia rawat mata tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar. Kalau tuan-tuan pernah tahu pergi Bandar Shah Alam, pergi mall, pergi Maidin, jalan dengan bini, tak nampak bini, nampak bini orang je. Titik mata tuan-tuan, tuan-tuan tak nampak bini orang, nampak bini senari je, tuan-tuan. Boleh ambil dekat luar, tuan-tuan boleh ambil. Tapi dah ambil, ujung dia kena dengar. Dah ambil, bayar. Ya, sebab ni kami nak menampung sekolah. Sekolah kami ni tak ada pembayaran. Macam aku ceramah tak ada pembayaran, tuan-tuan. Saya nak panggil-panggil, nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah, tuan-tuan. Ya, sebab tak ada pembayaran. Sekolah kami tak ada pembayaran. Tapi alhamdulillah, walaupun tak ada pembayaran, sekolah kami, anak-anak madrasah dia makan. Ya, walaupun tak ada sijil, dia hidup. Macam aku tak ada sijil, ngaji sekolah pondok tuan-tuan. Ada sekolah pondok rumah ada, kereta ada, bini ada, anak 12, cucu 14. Bini 3 lagi. Bukan seorang, 3 lagi bro. Padahal ngaji pun sekolah pondok tuan-tuan. Sebab tu kita jangan bertuhankan sijil. Tak masalah. Ada sijil, tak ada sijil, tak ada masalah. Jangan kita bertuhankan sijil. Sijil itu boleh menyenangkan kita. Bila kita bertuhankan sijil itu boleh menyenangkan kita, maka jatuh syirik, tuan-tuan.
Ingat ya. Bila jadi sebelum aku tutup, aku minta maaf banyak-banyak. Saya ada terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, tuan-tuan ada tersinggung. Aku minta maaf banyak-banyak. Tak ada niat pun nak menyinggung siapa-siapa. Ya, yang baik tu daripada Allah Taala, yang tak baik semua daripada aku. Jadi tuan-tuan berhajatkan barang boleh ambil dekat luar tu, ada tabung madrasah kami, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh infak dalam tu. Bukan untuk aku. Tabung madrasah tu untuk madrasah, untuk anak yatim, ibu tunggal, untuk orang tak siuman, untuk pelajar hafal Quran dan pelajar alim. Duit ceramah duit aku, tuan-tuan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa alaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.